Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita bersyukur kehadrat ilahi kerana Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan umur kita, masih memberikan kepada kita nikmat usia dalam keadaan kesihatan, sehingga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah bakal menemukan kita dengan bulan Ramadan yang tidak dalam beberapa ketika sahaja lagi. Insya-Allah di akhir Syaban ini kita masih lagi mengharapkan redha dan berkat dari Allah Subhanahu wa taala dalam doa kita. Allahumma barikna fima baqiya min syahri Sya'ban. Ya Allah, berkatilah kami daripada mana yang berbaki dalam bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan, dan temukan kami dengan bulan Ramadan ya Allah. Kenapa? Kerana kalau kita lihat, kita dalam keadaan bersemangat untuk bertemu dengan bulan Ramadan yang kita rindui. Bulan Ramadan yang akan memberikan kepada kita suatu gedung pahala, suatu peluang untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak kala Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya menemukan kita dengan bulan Ramadan, maka janganlah kita sesekali mensesiakan peluang tersebut. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, khususnya para warga UPNM yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kepada tajuk
yang akan kita kupas dalam keadaan waktu yang dipinjam oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, iaitu Ramadan transformasi diri. Kita fokus kepada tajuk ini, iaitu Ramadan transformasi diri. Pertama sekali kita lihat dalam istilah Ramadan, iaitu bulan penuh barakah ini, ada dua istilah yang akan sering kita dengar dan dikaitkan dengan Ramadan. Yang pertama ialah Ramadan Al-Mubarak dan yang kedua ialah Ramadan Karim. Tatkala berjumpa dengan seorang, kita akan ucapkan Ramadan Karim, dan kita nak wish ataupun kita nak ucapkan dalam kita punya WhatsApp atau mesej kita kepada orang untuk kita sama-sama mengingatkan diri kita tentang bertemunya kita dengan bulan Ramadan. Kita ucapkan salam Ramadan Al-Mubarak dan sebagainya. Dua istilah ini sering dikaitkan dengan Ramadan, iaitu Al-Mubarak dan juga Karim. Dua istilah ini sangat-sangat signifikan dengan bulan Ramadan kerana khusus diberikan keistimewaan kepada bulan Ramadan, iaitu keberkatan dan juga bulan yang mulia. Kerana itu dalam kita membicarakan tentang bab transformasi diri ini, iaitu kita bicarakan dahulu tentang Ramadan Al-Mubarak atau Ramadan Karim. Ramadan satu bulan yang penuh barakah, satu bulan yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan daripada awal kedatangannya sehingga pengakhirannya diselubungi dan diberikan Allah Subhanahu Wa Taala keberkatan yang sangat luas kepada hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang beriman. Kerana itu di dalam bulan Ramadan ini amat rugi jika manusia tidak memanfaatkan walaupun satu detik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana setiap detik ibadah yang dilakukan dalam bulan Ramadan akan dibalas dengan berlipat ganda ganjaran pahala di sisi Allah. Kalau hari biasa dipandang tidak tinggi tetapi tidak terlalu tinggi, akan tetapi ibadah yang kecil tatkala dalam bulan Ramadan disanjung dan dipandang tinggi martabat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana itu yang disebut kepada kita sebagai mubarak, iaitu suatu perkara yang barakah. Dan dalam kehidupan kita manusia, kita selalu mencari habuan dunia, kita selalu mencari nama, kita selalu mencari tergesa-gesa dalam mencari pulangan duniawi. Kadang-kadang sampai kita terlupa untuk mencari keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya teringat kata-kata salah seorang ulama yang hebat menyebut kepada kita, mengingatkan bahawa sesungguhnya ada suatu perkara yang kita harus yakin. Manusia ini Allah Subhanahu Wa Taala akan kurniakan kepada dia habuan dunia, ganjaran dunia kepada apa yang dia usahakan. Maknanya ganjaran dunia ini Tuhan akan berikan kepada siapa yang berusaha. Siapa yang berusaha, Allah berikan. Kerana Allah tidak akan menzalimi hamba-Nya, insya-Allah. Akan tetapi selain daripada ganjaran dunia, ada sesuatu yang lagi besar, iaitu keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini kalau kita lihat keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala, Allah pilih, Allah berikan kepada siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala pilih. Kerana itu kita bukan sahaja mencari ganjaran dunia, mencari pulangan dunia, akan tetapi pastikan dalam ganjaran duniawi, dalam hari ini kita dapatkan hasil daripada usaha kita itu, pastikan ada padanya keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untungnya dalam bulan Ramadan ini, setiap apa yang kita lakukan itu, jika disabitkan padanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan ada padanya keberkatan. Dan kita yakin dengan setiap ibadah yang kita lakukan akan memberikan kepada kita nilai barakah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana bezanya sesuatu yang ada padanya barakah dan tidak ada padanya barakah besar beza. Duit yang sedikit, akan tetapi jika ia hadir padanya dengan keberkatan, maka ia akan mencukupi. Akan tetapi nilaian wang yang banyak jumlahnya, jika wahya'iyadzubillah tidak ada padanya keberkatan, maka ia akan cepat habis. Tiba-tiba dia dah habis dah duit tersebut. Dan orang yang tuan punya duit tu pun tak tahu bagaimana duit tersebut habis, dan rasa tak mencukupi dalam hidupnya. Kerana apa? Kerana tidak ada padanya nilai barakah. Kerana dalam kehidupan kita, selain kita mencari habuan dunia, ganjaran dunia dan sebagainya, jangan terlupa untuk keberkatan yang kita patut dapat dalam setiap apa yang kita usahakan. Yang kedua ialah kalau kita lihat Ramadan Karim, kita ucapkan kepada orang Ramadan Karim, Ramadan Karim.
Kenapa disebutkan Ramadan Karim? Kerana Ramadan ini ialah bulan yang mulia. Tidak ada bulan yang paling mulia selain daripada bulan Ramadan. Bulan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana padanya turun Al-Quran, padanya diturunkan malam Lailatul Qadar yang lebih besar daripada 1000 bulan besarnya. Semua itu dikumpulkan pada satu bulan, iaitu bulan Ramadan. Kerana itu kemuliaan yang ada pada bulan Ramadan ini sepatutnya menjadi suatu pemangkin kepada semangat manusia untuk mencapai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah, para penonton yang dikasihi Allah, sekiranya manusia tidak mengambil peluang Ramadan ini untuk mentransformasikan dirinya ke arah keberkatan dan ke arah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, itulah manusia yang paling besar kerugian. Kerana tu kalau kita lihat, kemuliaan ini bukan mulia di mata manusia, akan tetapi mulia di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita nak melihat sisi mulia di mata manusia dan mulia di mata Allah Subhanahu Wa Taala? Mulia di mata Allah Subhanahu Wa Taala adalah suatu yang sangat mudah, akan tetapi berat jika manusia tidak mempunyai nilai keimanan dan ketakwaan dalam diri. Kerana mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ialah dengan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka manusia akan menjadi insan yang mulia di sisi Allah. Dan peluang itu ialah peluang yang patut kita lakukan. Ini yang disebut dalam konteks perbincangan kita hari ini, kupasan kita, iaitu transformasi. Transformasi maksud manusia melakukan perubahan dalam kehidupannya daripada perkara yang buruk, sisi yang tidak elok, perkara yang tidak enak untuk dipandang dan didengar. Kemudian dia buat satu transformasi, perubahan dalam hidup, maka ke arah kebaikan. Dan itu yang disebut kepada kita. Kenapa ke arah kebaikan? Kerana mencari kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bila manusia itu merasakan bahawa dia ingin mencari kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tidak akan hirau dan khawatir dengan apa kata manusia lain. Sebagai contohnya, kita selalu lihat, kita selalu dengar akan perkara ini disebutkan kepada kita dengan istilah hijrah. Istilah apa? Hijrah. Kita kaitkan konteks hijrah ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita kaitkan istilah hijrah ini dengan ruang dan peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dalam bulan Ramadan. Kerana hijrah ini, kalau kita lihat, dia mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan maksud definisi bagi transformasi, iaitu suatu yang biasa menjadi luar biasa. Dan itu juga hijrah. Perkara yang seorang itu, kalau kita lihat, dia biasa, tetapi bila dia melakukan hijrah melalui satu proses penghijrahan, maka dia mengeluarkan daripada perkara yang gelap, perkara yang tidak elok, perkara yang buruk, kepada perkara yang luar biasa, iaitu perkara yang hebat, perkara yang baik, perkara yang bawa kepada martabat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tu tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah yang Allah kasihi sekalian, bila manusia itu mengetahui tentang Ramadan inilah peluang untuk dia berhijrah, peluang untuk dia melakukan transformasi, maka dia tidak akan membazirkan masa walaupun sedikit. Dan dia tidak akan khawatir dengan kata-kata daripada orang tatkala dia melakukan penghijrahan. Sebagai contoh, macam selalu kita ungkap ataupun selalu kita dengar tentang kerisauan hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang ingin berhijrah. Contohnya pada bulan Ramadan, dia terasa ingin menutup aurat. Kerana sebelum ini mungkin dia menutup aurat dalam keadaan yang kurang sempurna. Lalu bila datang padanya bulan Ramadan ini, dia merasakan bahawa dengar pula kuliah macam-macam, dengar pula hari ini tazkirah yang mengingatkan dirinya, maka datang keinsafan dalam diri, mengatakan bahawa yes, this is the time. Inilah peluang yang tepat untuk aku melakukan perubahan dalam hidup. Aku berazam, dia kata dalam hatinya. Kali ini aku benar-benar berazam. Dia nak berazam bahawa kali ini dia benar-benar ingin berubah dan melakukan penghijrahan bersempena dengan bulan Ramadan. Ini disebut transformasi diri. Ramadan peluangnya. Dan dia melakukan perubahan dalam hidup. Pagi dia mula untuk keluar mulanya satu Ramadan itu, atau mungkin sebelum Ramadan itu, sehari sebelum Ramadan dah mula untuk menutup aurat, ataupun mungkin di pertengahan Ramadan, awal Ramadan dia mula untuk menutup aurat.
Dalam doa dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ubah dirinya. Allah suntik akan elemen keinsafan dalam diri, maka dia berubah. Maka bila dia berubah berhadapan dengan macam-macam cabaran, dugaan, kata-kata orang, kecaman kat zaman sekarang hari ini, kecaman daripada pihak luar dan sebagainya. Ada pula hari ini netizen pun mungkin tumpang sekaki juga untuk mengecam dan sebagainya. Maka dia tidak perlu khawatir dan tidak perlu gentar, kerana sesungguhnya orang yang berhijrah dan melakukan transformasi dalam kehidupan ke arah kebaikan ini adalah golongan yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ulang, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala asalkan penghijrahan itu dilakukan demi Allah Subhanahu wa taala, atas nama Allah. Kerana itu tatkala peristiwa hijrah Nabi SAW keseluruhannya ikut berhijrah bersama dengan Nabi, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang menyumbang kepada penghijrahan itu, walau mendapat pelbagai tentangan dan cabaran daripada pihak-pihak musuh Islam, tetapi kesemuanya dilindungi Allah. Kenapa? Kerana mereka yang berhijrah ke jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah lindungi. Dengan syarat dia ikut kepada hadis Nabi SAW yang tatkala sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah yang disebut sebagai muhajir?" Wal muhajir man hajara, iaitu orang yang muhajir, iaitu orang berhijrah. Siapa dia? Ialah orang yang man hajara manahallahu anhu, iaitu mereka yang berhijrah daripada apa yang telah dilarang Allah Subhanahu wa taala dan pergi kepada apa yang disuruh dan diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita manusia, kita selalu melakukan kekhilafan. Kita tak terlepas daripada melakukan kesilapan. Kerana itu diungkapkan dalam Al-Quran bahawa sifat manusia, Allah menyebut dan gambarkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, khuliqal insanu dha'ifa. Sesungguhnya manusia ini dicipta dalam keadaan yang dhaif, dalam keadaan yang lemah. Dan di antara petanda bagi lemahnya manusia itu, dia tidak terlepas daripada melakukan kesilapan. Akan tetapi itu bukan menjadi tiket untuk manusia menjadi alasan, insan hamba seperti kita ini menjadikan sebagai alasan untuk kita tidak melakukan transformasi dalam kehidupan kita, khususnya pada bulan Ramadan. Dan tak kala dikecam, tak kala diganggu gugat keimanan, kenapa nak berubah? Alah, kau berubah sekejap je, nanti lepas Ramadan habis balik. Jangan khawatir, jangan gentar. Kerana ingat, kita kalau berhijrah jalan Allah, ialah kita golongan yang dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hari ni kalau sebelum Ramadan dia adalah seorang yang sangat bakhil, bakhil bin kedekut, sangat kedekut. Susah untuk dia bersedekah. Kalau keluar duit tu pun yang hijau atau yang biru saja. Akan tetapi bila datang Ramadan, kali ni tak boleh. Tak nak keluar yang biru, tak nak keluar yang hijau. Tak nak keluar yang merah juga. Kali ini benar-benar nak melakukan transformasi dalam Ramadan ini, penghijrahan dalam Ramadan, ialah dengan nak bersedekah, keluarkan duit yang, kalau tak silap saya, yang purple tu lah. Nak yang 3 angka tu. Kan? Keluar yang purple tu. Saya ada masalah sedikit. Boleh kurang. Yang 3 angka tu. 100, saya sebut nama tu. 100, RM50 keluarkan. Bila orang tanya, biasa awak kalau sedekah masjid, tabung lalu awak senyum je. Sedekah senyum, lalu tolak. Tabung lalu Masjid Al-Fatih, dia tolak. Lalu kat Masjid Al-Fatih tabung, dia tolak ke kanan, senyum. Tanya kenapa senyum kat tabung tu? Senyum itu satu sedekah. Senyum itu satu sedekah. Nah, dari sedekah lah. Kalau sebelum ini begitu, daripada awal bulan sampailah ke masuk Syaban, itulah. Tapi akhir sekali terdetik dalam hati, tak nak jadi lagi orang yang bakhil, tak nak jadi lagi orang yang kedekut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nak jadi seorang yang sangat bermurah hati, seorang yang tidak bakhil, tidak lokek dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu saja Jumaat yang pertama diniatkan, ya Allah lindungi aku, ya Allah berkati hidup aku dengan berkat sedekah yang aku infakkan di jalan-Mu, ya Allah. Berikan aku istiqamah. Dia pun bersedekah. Maka ketika itu dia akan, ya Allah tenangnya hati aku. Perubahan di situ. Dan selepas itu dia akan banyak menginfak jalan Allah SWT. Kerana apa? Kerana akhir sekali mengambil bulan Ramadan Al-Mubarak itu sebagai satu ruang untuk dia melakukan transformasi dalam dirinya. Daripada seorang yang mempunyai kepribadian yang tidak digemari oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disukai Allah SWT. Ya Allah memang tak suka seorang yang kedekut.
Seorang yang bakhil ini tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang yang pemurah itu Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran yang besar. Kerana itu Allah sebut man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah, iaitu seorang yang memberi infak, sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada bulan Ramadan yang mulia ini. Kalau kita lihat, seolah-olah memberi pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala akan bayar dengan adhafan kathir, iaitu dengan yang lebih berlipat kali ganda bayaran ganjarannya kepada manusia itu. Kerana itu balik kepada soal tadi, tuan-tuan dan puan sidang jemaah yang Allah Subhanahu wa taala kasih, para penonton yang dirahmati Allah, maka kita lihat ruang dan peluang yang Tuhan berikan kepada kita pada bulan Ramadan ini, kita lakukan untuk mencari kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak perlu kita cari kemuliaan di sisi manusia. Kenapa? Kerana kemuliaan di mata manusia ini bersifat sementara. Kemuliaan di sisi manusia atau di mata manusia ini kemuliaan yang bersifat sementara. Manusia kalau dia suka kepada seorang, dia tertarik dengan seorang, sifatnya sementara. Dan kalau dia pandang seorang itu tinggi, dia pandang seorang itu hebat, sementara. Karena itu jangan lihat atau jangan terikut untuk mencari kemuliaan di mata manusia, kerana itu sifatnya sementara. Satu hari nanti berkemungkinan akan ditukar pandangannya, daripada memandang kita dengan pandangan yang mulia, akhir sekali dia pandang kita hina atas sebab yang macam-macam. Wallahu a'lam bi'athawab. Oh, dulu dia julang kita, dulu dia angkat kita, dia pandang kita hebat, mulia. Akan tetapi akhir sekali berlaku sesuatu, maka kita tidak lagi dipandang mulia di matanya. Itu namanya manusia. Kemuliaan di mata manusia bersifatnya sementara. Tapi kalau manusia dipandang mulia dan diangkat darajatnya, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan bersifat kekal selagi manusia itu berterusan untuk mencari kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu dalam Al-Quran, kalau kita lihat, Allah Subhanahu wa taala dengan jelas menyebut bahawa mulianya manusia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan atas sebab pangkatnya, bukan atas sebab kekayaannya, bukan atas sebab keturunannya, atau bukan atas sebab rupa parasnya, tapi Allah Subhanahu wa taala sebut dengan jelas, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di sisi kamu, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam kalangan kamu, ialah atqakum, yang paling bertakwa dalam kalangan kamu. Takwa itu nilaiannya disandarkan kepada siapa yang menilai? Allah Subhanahu wa taala yang menilai ketakwaan manusia. Jadi tak kala manusia menjadi manusia yang paling bertakwa, dialah akram, iaitu dialah yang paling mulia. Walaupun dia seorang yang tidak berharta, dia seorang yang tidak ada padanya rupa paras yang hebat, akan tetapi jika dia ada padanya kemuliaan, ada padanya ketakwaan, maka sudah pasti itu akan menjadi suatu elemen yang akan menjadikan diri manusia ini mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu tuan-tuan dan puan, berbalik kepada perbincangan kita, iaitu dalam bab transformasi diri ketika bulan Ramadan, maka kita kaitkan dengan hijrah. Kita kaitkan dengan hijrah manusia. Kalau kita lihat dalam sebuah hadis Nabi SAW, banyak kita akan disajikan dengan pelbagai peringatan ataupun pesanan daripada Rasulullah SAW berkaitan dengan keberkatan bulan Ramadan dan bagaimana Ramadan ini menjadi suatu gudang kepada pahala di sisi Allah SWT. Bagaimana Allah janjikan kepada manusia dalam bulan Ramadan ini, Allah janjikan kepada orang yang beriman bahawa amalannya akan dilipat gandakan. Tapi ada satu hadis yang saya suka untuk bawa dalam kita ingatkan bersama, iaitu bagaimana kita harus melakukan transformasi dalam kita punya rutin seharian kita. Rutin seharian. Kita mulakan dengan perkara yang kecil membawa kepada perkara yang besar. Perkara yang besar mungkin kita boleh kata setiap malam tahajud, qiyamul lail pada bulan Ramadan. Itu mungkin satu perkara yang besar dan kata orang hal yang hebat. Hal hebat iaitu pada setiap malam bangun tahajud, qiyamul lail dan sebagainya, benda yang hebat. Jadi itu adalah di antara transformasi yang besar dalam kehidupan manusia. Akan tapi suka saya nak kongsikan sedikit ataupun tips untuk peringatan bagi diri saya dan tuan-tuan.
Transformasi diri ini pada bulan Ramadan, apa kata kita mulakan daripada rutin seharian yang mungkin pada awalnya kita tak perasan ataupun kita terlepas pandang. Ia adalah benda yang tidak digemari oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dah jadi satu kebiasaan dalam kehidupan. Contohnya dah jadi satu kebiasaan dalam kehidupan kita untuk na'udzubillah min zalik bergurau dalam keadaan yang tidak ada padanya batasan gurauan dan sebagainya. Ataupun dalam sudut percakapan kita dah selalulah keluarkan perkataan yang bersifat kasar, sifat yang tidak menjaga perasaan orang yang mendengar. Itu adalah rutin. Lepas tu kita kata, inilah cara aku, inilah cara saya, inilah cara aku bercakap. Suka-suka, tak terima, tak suka, tak suka. Kita paksa orang untuk menerima cara percakapan kita. Cara kita bercakap tinggi suara, marah kita dan sebagainya. Itu benda yang biasa. Tapi apa kata kita mulakan dengan perkara yang kecil sebegitu yang boleh kita kawal. Ambil pada berkat bulan Ramadan ini dengan bagaimana hadis Nabi SAW menyebut kepada kita, barang mana manusia itu dalam seharian dia berpuasa, menahan lapar dan dahaga, akan tetapi suatu perkara yang dia tidak jaga dalam puasanya, dia hanya sejaga makan, tidak minum pun tidak, melakukan perkara yang membatalkan puasa pun tidak, akan tetapi suatu perbuatan atau suatu perkara dia tidak jaga. Apa dia? Iaitu dia tidak menjaga lidahnya. Dia tidak menjaga lidah. Dan daripada lidah inilah disakiti hati orang. Daripada lidah yang tidak bertulang ini juga diungkapkan ungkapan-ungkapan yang kesat kepada orang. Daripada lidah ini juga disebut perkataan-perkataan yang tidak elok didengari. Daripada lidah ini juga paling malang bercakap bohong atau berdusta kepada orang. Maka kesemua ini tuan-tuan dan puan-puan menjadi, kata Nabi SAW, menyebabkan kepada manusia ini tatkala selesai sahaja dia berpuasa, tidak akan ada berbaki pada dirinya sebarang pahala. Yang tinggal hanyalah rasa lapar dan dahaga. Allahu Akbar, rugi besar. Kenapa? Kerana tak ada apa-apa tinggal. Yang hanya tinggal lapar dan dahaga. Mungkin dia seronok makan buka puasa, makanan sedap. Pahala dia kosong. Kenapa pahala kosong? Kerana satu sebab dia tidak menjaga lidahnya. Dan lidah ini ialah sesuatu yang boleh kita kawal dalam kehidupan kita. Memang betul kita kata ini kepribadian, cara kita bercakap, cara kita deal dengan orang dan sebagainya. Tapi kita boleh kawal, khususnya mulakan kawalan kepada lidah kita ini, transformasi untuk mengawal lidah. Mula daripada mana? Mula daripada bulan Ramadan yang mulia ini. Mula saja bulan Ramadan yang mulia ini, kita mula untuk kawal lidah kita. Dengan cara macam mana? Nabi ajar kepada kita. Dengan cara mengingatkan diri kita, inni shaim, sesungguhnya aku ini berpuasa. Memang kita orangnya banking. Kita orangnya, kata orang, kaki tempik lah. Kaki jerit kat orang dan sebagainya. Kan? Tapi bila pantang kawan kita buat salah je, pantang hari ni ada salah kita dengar je, habis kita jerit kan. Allahu Akbar. Tapi kita gunakan bulan Ramadan ini untuk ingatkan, baru nak jerit, Allahu Akbar, inni shaim. Baru nak jerit, ya Allah, sungguhnya aku ini berpuasa. Bila kita ada gesaan sebegitu, kita ada rasa yang sebegitu, maka kita akan hadirkan dalam hidup kita ini transformasi ke arah kebaikan. Transformasi ke arah kebaikan. Iaitu apa? Iaitu kita nak jerit saja, nak marah orang saja, kita, ya ini shaim, aku berpuasa. Kerana itu Nabi ingatkan dalam satu hadis mafhum lain yang menyebut bahawa Nabi gambarkan, tatkala datang kepada kamu pertelagahan, bergaduhan, salah faham, percakapan yang menyemarakkan api kemarahan dan sebagainya, maka hendaklah kita tinggalkan dan ingatkan diri kita bahawa sesungguhnya kita ini sedang berpuasa. Apa kata Nabi SAW? Inni shaim, sesungguhnya aku berpuasa. Pendek saja berpuasa. Kerana daripada puasa ini, kerana tak kala manusia ingatkan diri dia berpuasa, maka puasa itu akan menjadi pendinding kepada manusia daripada melakukan kemaksiatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tak kala manusia dia terlupa yang dia berpuasa, itu yang akhir sekali dia redah semua, langgaunya semua.
Akhir sekali sampai ke tahap perkara maksiat pun dia buat juga ketika bulan Ramadan, kerana tidak menghormati Ramadan itu yang mulia, dan tidak, hari ini kata orang, dia tidak mengingatkan diri dia bahawa dia sedang berpuasa. Itu kita nampak kenapa orang berpuasa sebegini. Saya tuan-tuan dan puan-puan, saya pernah lihat satu kisah, dengan sikit saja nak kongsikan. Bagaimana seorang berlaku, saya pernah pergi satu tempat pada bulan Ramadan. Kisah ini rasa dalam 2-3 tahun yang lalu. Tapi rasa dia lebih kurang dalam selepas, adalah beberapa tempoh lah kan. Saya ingat tak ingat berapa, tapi memang saya ingat dia punya kisah itu berlaku di hadapan saya. Apabila saya terasa dalam hati saya ini macam tersentuh, kerana berlaku pergaduhan di kaunter di antara dua individu, lebih kurang macam tu. Bergaduh, salah faham atas sebab apa. Tiba-tiba datang seorang yang lelaki yang agak berusia, pakcik agak berusia, datang dengan satu kalam, dengan satu peringatan yang disebutkan kepada dua insan ini, menyebabkan dua-dua lerai, tenang, bersalaman. Apa kata pakcik ini? Saya duduk dekat, datang orang tua berusia ni, datang tak kala tengah hot, tengah bergaduh menyemarak tu, dia kata, nak, jangan marah kalau saya cakap tak elok begini. Ingatlah, kita sedang berpuasa. Rugi pahala puasa kita kalau kita bergaduh. Saya yakin kamu kedua-dua ini nampak rupanya adalah orang Islam, nampak dua-dua ni adalah orang yang sedang berpuasa, saya yakin. Maka ingatlah kita sedang berpuasa, maka berhentilah daripada pergaduhan. Berbaiklah sama kita supaya kita tidak rugi pahala puasa. Datang pakcik ini ingatkan kepada dua insan yang sedang bergaduh di kaunter ini. Maka saya dengar tu, saya kata, Allahu Akbar. Tak kala Allah nak datangkan peringatan, maka dengar saja peringatan itu. Kedua-dua insan ini, hamba Allah Taala ini, dengar saja peringatan daripada orang ini, maka akhir sekali dia dengar, lalu istighfar, bersalaman, dan kemudian selesai dengan cara yang baik. Masya Allah. Kerana tu balik kepada tadi, tuan-tuan dan puan sidang jemaah, para penonton yang Allah kasih sekalian, untuk kita kembali melakukan transformasi, hendaklah kita mengingati bahawa kita ini sedang berpuasa. Dan puasa ini, kata Nabi SAW, ialah sebagai suatu pendinding kepada diri kita yang paling hebat. Seorang yang tak mampu untuk berkahwin, seorang yang tidak ada kemampuan fizikal untuk berkahwin, akan tapi mahu berkahwin, kalau kita lihat satu bab lain, apa yang disarankan? Untuk berpuasa. Kenapa? Kerana puasa ini sebagai satu pendinding. Apatah lagi puasa di bulan Ramadan Al-Mubarak, bulan Ramadan yang mulia. Kerana bila manusia berpuasa bulan Ramadan, ia akan jadi satu pendinding. Kerana tu, antara yang paling berbahaya untuk kita di bulan Ramadan ini bukanlah bisikan syaitan, akan tetapi ialah gesaan daripada hawa nafsu itu sendiri. Ini balik kepada istilah transformasi. Cara untuk kita melakukan transformasi yang paling awal sekali harus ditundukkan, dijinakkan, ialah nafsu dalam diri kita. Akan tetapi kerana nafsu ini tak dapat dipisahkan daripada diri manusia, lahir wujud secara fitrah dalam diri manusia. Dan sekiranya nafsu ini tidak dijinakkan, tidak dikawal, maka ia akan menjerumus manusia kepada kancah kerosakan. Kerana itu kita harus awal kita berdoa kepada Allah SWT agar kita sentiasa dilindungi daripada perkara-perkara yang tidak, melakukan perkara-perkara yang tidak elok. Balik kepada tadi awal, tuan-tuan dan puan sidang jemaah yang Allah kasihi, kita mulakan dengan rutin yang mudah. Kita mulakan dengan penjagaan lidah kita. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, bagaimana Nabi menggambarkan, kita nampak benda ni mudah, tetapi Nabi gambarkan kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, iaitu bagaimana hari ini minta maaf, Sayyidina Ali atau Sayyidina Muaz, antara dua itu, Nabi ingatkan dalam hadis tersebut, iaitu berkaitan dengan betapa penting untuk dijaga lidah ini. Dan dilabelkan ataupun disebut bahawa lidah ini ialah ibu bagi segala-galanya. Lidah ini tak kala
dijaga, maka akan menjadikan manusia itu insan yang bertakwa. Akan tapi jika lidah itu tidak dijaga, maka ia akan membawa manusia kepada kerosakan. Maka dalam bulan Ramadan, mulakan dengan yang paling mudah, iaitu penjagaan kepada lidah kita ini. Kita zaman sekarang ini memang mudah untuk kita terjerumus kepada kancah-kancah maksiat lidah ini. Maksiat yang paling mudah ialah maksiat lidah, iaitu mudah saja kita duduk diam, tak kacau orang, buat kerja kita. Datang seorang ajak kita, kata orang zaman sekarang istilahnya membawang, iaitu ajak kepada kita untuk bergosip, ajak kepada kita untuk bercakap. Maka kita pun layan, akhir sekali makin layan, makin ajak bercakap, makin membawa kepada mencerita tentang keaiban dan juga tentang individu lain, kelemahan dan dosa individu lain. Maka semua ini akan menjurus kepada kita untuk melakukan maksiat. Maka hendaklah kita berhati-hati. Dan yang paling berbahaya, kalau zaman dahulu mungkin maksiat lidah ataupun percakapan yang bawa pada maksiat dalam lidah ini ialah dengan cara bercakap di hadapan. Kata orang lagi zaman sekarang membawang, tak tahu datang pada perkataan mana membawang. Mungkin membawang ini pada zaman dahulu digambarkan waktu rewang, orang bercerita, itulah agaknya membawang, wallahu a'lam. Tapi yang paling mahal sekarang ialah ada grup membawang pula ni di dalam phone. Di dalam telefon ini juga adalah tempat yang paling enak dan seronok untuk membawang atau seronok untuk mencerita tentang hal orang, kisah-kisah keaiban orang, diceritakan habis, digosipkan dalam ini tanpa batasan. Nak pula bulan Ramadan, dibaring saja, duduk saja, tangan, jari jemari mula untuk menari. Dia pun taib dia. Habis keaiban manusia diceritakan. Lidah tak bergerak, tapi tangan yang bergerak. Bila tangan bergerak, maka diceritakan habis tentang keaiban manusia, dikongsikan habis tentang keaiban manusia. Di manakah nilaian berpuasa di bulan Ramadan pada ketika itu? Tidak ada nilai, kosong. Yang tinggal, kata Nabi SAW yang kita sebut awal tadi, iaitu hanya lapar dan dahaga saja. Betapa rugi manusia ini tadi. Seharusnya bulan Ramadan kita jadikan sebagai ruang kepada kita untuk kita bermuhasabah. Bukan kata bulan Ramadan ini tidak boleh bercakap atau tidak boleh hari ini berjumpa dengan orang, duduk berdiam diri dalam bilik, tidak. Akan tetapi elakkan daripada kita berkata-kata perkara yang tidak elok untuk didengari. Bagaimana Nabi SAW menyebut kepada kita, ingatkan, falyaqul khairan aw liyasmut. Ada dua saja ciri orang yang beriman ini. Yang pertama ialah falyaqul khairan, iaitu sentiasa bercakap benda yang baik. Bayangkan kalau hari biasa kita cakap benda yang baik pun dah dapat pahala. Bulan Ramadan kita cakap benda yang baik, benda yang mulia, lagi besar pahala yang kita akan dapat. Falyaqul khairan, hendaklah kita sentiasa bercakap benda yang baik, berpesan-pesan dengan orang dalam perkara-perkara kebaikan. Itu adalah benda yang bagus. Dan kalau dah tak ada benda baik kita nak bercakap, dah tak ada benda bagus yang kita nak kongsikan, hendaklah apa? Berdiam diri. Bukan maksud berdiam diri ini maksudnya ialah kita tutup mulut, tak nak gangkawan dengan orang, tidak. Tinggalkan orang, tidak. Tapi hendaklah kita menjaga lidah kita daripada menyebut tentang perkara-perkara keburukan, kerana kita telah sebut awal tadi, iaitu kita sebarkan perkara-perkara kebaikan. Tuan-tuan dan puan-puan, dan nak sampai kita ke akhirannya, iaitu bagaimana kita balik kepada istilah Ramadan transformasi diri. Dalam Ramadan inilah ruang dan peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Kita tidak tahu bila Ramadan kita yang terakhir. Dan kerana itu disebutkan kepada kita, saya ingatkan diri saya dan tuan-tuan, jangan malu untuk berhijrah dan jangan khawatir gentar dengan kata-kata orang untuk melakukan transformasi diri pada bulan Ramadan. Kerana apa? Kerana andai Ramadan ini Ramadan yang terakhir, sekurang-kurangnya kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kita telah selesai bertaubat dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah.
Tapi bayangkan kalau kita tak mengambil peluang untuk melakukan transformasi. Kita masih lagi dengan dosa yang sama. Kita masih lagi dengan keburukan yang sama, tabiat buruk yang sama. Bagaimana jika Ramadan ini Ramadan yang terakhir, kita nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang begitu? Tidakkah kita rasa malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Tidakkah kita rasa dalam keadaan yang orang kata apa? Kita rasa segan dengan nikmat yang Allah pinjamkan kepada kita. Kerana tu dengar kita selalu dengar dalam awal kuliah atau awal ceramah, andai Ramadan ini Ramadan yang terakhir. Memang itu adalah peringatan yang sangat besar nilainya. Andai Ramadan ini ialah Ramadan yang terakhir. Bagaimana kalau kita tahu ini Ramadan ini yang terakhir? Pastinya kita akan lakukan kebaikan yang sangat besar, dan yang paling besar ialah mengubah diri kita berhijrah daripada perkara buruk kepada perkara kebaikan. Dan kalau kita menjadi seorang yang begitu, Allah akan lindung dan Allah akan tunjuk kepada kita. Dengan syarat ada satu sifat yang perlu ada, iaitu mujahadah. Orang yang bermujahadah dalam keadaan mencari kebaikan ini ialah mereka yang akan sentiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan selain daripada mendapat perlindungan, akan ditunjukkan kepadanya jalan-jalan kemudahan. Niat saja, usaha saja, kemudahan akan disusuli selepas itu. Seorang yang nak bersedekah, nak mula untuk bersedekah, niat saja selepas ini aku pastikan aku nak banyak bersedekah. Yakin bahawa bila seorang itu niat begitu, Allah akan mudahkan kepadanya bersedekah, Allah akan mudahkan kepadanya rezeki untuk dia lebih banyak bersedekah. Niat saja untuk apa? Untuk membaca Al-Quran. Niatkan saja Ramadan kali ini aku nak khatam. Ramadan kali ini aku ingin khatam bacaan dalam tadarus dan sebagainya. Niat saja. Selepas itu dia akan rasa bahawa ya Allah datang kepada aku kelapangan atas niat baik yang aku sebutkan ini. Kerana manusia hanya perlu niat dan usahakan, kemudahan akan disusuli selepas itu. Tapi manusia jika tidak ada tekad, tidak ada niat, dan kemudian tidak ada tekad dan tidak ada usaha, Allah tidak akan beri kepadanya peluang. Tapi jika manusia mulakan dengan niat yang baik, disusulikan dengan usaha, kemudian ada padanya istiqamah, ada padanya tekad dalam usaha tersebut, kemudian akan datang kemudahan bagi setiap perkara kebaikan yang dilakukan itu. Kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, dalam kita mengambil Ramadan sebagai peluang untuk transformasi diri, maka jangan kita risau untuk melakukan hijrah perubahan. Transformasi diri itu adalah satu istilah yang mungkin selalu kita dengar, istilah masa kini. Tapi kita kembali kepada yang lebih signifikan dalam kita sebagai seorang Muslim, beragama Islam, iaitu hijrah. Ambillah peluang untuk berhijrah dan melakukan transformasi kepada kebaikan, satu perkara kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mengakhiri sesi pertemuan kita ini, saya doakan agar tuan-tuan dan puan-puan, para muslimin dan muslimat, sidang penonton mendapat keberkatan dan akan terus dijaga dan dilindungi Allah SWT, menjalani ibadah puasa dalam keadaan yang sihat, dalam keadaan yang kuat, tegap, dan terus istiqamah mengejar pahala Allah SWT, dan menjadi golongan yang disebut sebagai fastabiqul khairat, iaitu berlumba-lumba mengejar kebaikan. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk, yang lemah, tersilap itu daripada diri saya sendiri. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita insan yang akan berpegang teguh kepada janji kita untuk melakukan transformasi dan hijrah kepada kebaikan di dalam bulan Ramadan yang penuh mulia ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.